Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Waddaullah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang kemarin berkenan menerima menghadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kerajaan Kemboja ke negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Kebawah Dulia Maha Mulia menerima menghadap Tuan Yang Terutama Hok Sofia di Istana Nurul Iman. Tuan Yang Terutama telah menyembahkan surat tauliah pelantikan ke hadapan Majlis Kebawah Dulia Maha Mulia pada 10 Jun 2020. Pencapaian Badan Tanmiah Harta Majlis Ugama Islam Brunei sejak beroperasi 28 tahun lalu terbukti melalui pelaburannya dalam beberapa bidang termasuk hartanah, stesen minyak dan perniagaan. Justru Majlis Ugama Islam Brunei dalam 5 tahun kebelakangan berusaha meneroka bidang-bidang baharu. Menurut Menteri Hal Ehwal Ugama selaku Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Brunei, Badan Tanmiah terlibat menyertai bidang-bidang yang berpotensi dalam perusahaan makanan, khasnya pertanian dan peternakan. Berucap pada Majlis Penghargaan Perkhidmatan Badan Tanmiah Harta, Majlis Ugama Islam dan Stesen Minyak dan Perniagaan Badan Tanmiah, Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman menjelaskan peranan badan tersebut bukan sahaja untuk memajukan usaha niaga oleh pemodal dan pengusaha tempatan, bahkan menyumbang kepada kemajuan ekonomi negara. Hal ini kita perlu lihat dengan wajar, mengingatkan ianya adalah entiti pengusaha Islam yang pada kemampuan modalnya pada masa ini boleh dikembangkan untuk menyertai dan sekaligus menyumbang dalam bidang usaha niaga, iaitu khususnya penyediaan sumber makanan dari hasil pertanian dan peternakan. Majlis diteruskan dengan penyampaian cenderahati kenangan dan sijil penghargaan kepada Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syar'i selaku mantan ahli lembaga pengarah, dan Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, mantan pengerusi lembaga pengarah badan berkenaan. Juga hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Majlis berlangsung di Dewan An-Naura, Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah di Ibu Negara. Sempena permulaan persekolahan bagi tahun akademik 2023, Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, mengadakan lawatan kerja ke 3 buah sekolah di daerah Tutong, iaitu Sekolah Rendah Pengiran Depa Negara Pengiran Jaya Sengkarai, Sekolah Rendah Muda Hashim dan Sekolah Menengah Sufri Bolkiah. Semasa lawatan kerja, Menteri Pendidikan dan rombongan meninjau prasarana sekolah bagi memastikan prasarana yang sedia ada adalah kondusif dan mendukung sesi pengajaran dan pembelajaran. Di samping itu, Yang Berhormat Menteri juga berpeluang berinteraksi serta memberi kata-kata motivasi kepada para pelajar. Lawatan juga bertujuan menyaksikan secara lebih dekat pelaksanaan aktiviti-aktiviti kembali ke sekolah, kemudahan sekolah serta pelaksanaan program pemulihan pembelajaran bagi mengatasi jurang pembelajaran disebabkan penutupan sekolah akibat penularan COVID-19.
Dua set buku Braille bernilai lebih RM400 diserahkan kepada unit pediatrik akut Pusat Perempuan dan Kanak-Kanak Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha dan Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Kebangsaan Negara Brunei Darussalam BDNAB oleh Suruhanjaya Tinggi Kanada di negara Brunei Darussalam. Majlis penyerahan bersempena Hari Braille Sedunia berlangsung di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha, Bandar Seri Begawan. Penyerahan disempurnakan oleh Puan Yang Terutama Amber Dickey, Pesuruhjaya Tinggi Kanada ke negara ini kepada Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsin, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan dan Awang Muhammad Hamzi bin Omar, Presiden BDNAB. Buku-buku dalam teks Inggeris dan Braille tersebut adalah bagi kanak-kanak prasekolah dan kanak-kanak sehingga umur 10 tahun. Buku-buku karya pengarang dan ilustrator Kanada itu adalah bahan bacaan bagi mereka yang cacat dan rabun penglihatan. Majlis diselajurkan dengan penyerahan cenderahati kepada 21 kanak-kanak di unit berkenaan. Pesta Pengguna ke-26 akan diadakan bermula 11 hingga 15 Januari 2023. Kemarin diadakan majlis penandatanganan bagi acara tersebut di Sunlit, Sendirian Berhad, Beribi. Menandatangani bagi pihak di Sunlit Sendirian Berhad, Dato' Paduka Haji Daniel bin Haji Hanafiah, pengarah syarikat berkenaan, juga hadir pada majlis penandatanganan rakan kongsi ialah wakil-wakil rasmi setiap organisasi dan korporat. Pesta Pengguna ke-26 akan diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas dari pukul 10 pagi hingga 10 malam, kecuali hari Jumaat ditutup sementara dari pukul 12.30 hari hingga 2 petang. Followed by the exchanging of agreements. Status harian norma baharu COVID-19, satu kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 230 kes dilaporkan sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 87.4%, bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 62.5%, dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 79%. Pendaftaran peperiksaan Brunei Cambridge GCEO, ASA dan IGCSE bagi bulan Mei Jun 2023 dibuka bermula hari ini 5 Januari 2023 hingga 14 Februari 2023. Borang-borang pendaftaran dan keterangan lanjut boleh diperoleh di Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan semasa waktu pejabat dibuka. Penerimaan borang adalah pada setiap hari Isnin hingga Khamis pukul 8 pagi hingga 11 pagi dan pukul 1.30 petang hingga 3 petang. Manakala pada hari Sabtu pukul 8 pagi hingga 10 pagi, borang yang telah lengkap dengan dokumen yang dikehendaki hendaklah dikembalikan tidak lewat pada 14 Februari 2023. Maklumat lanjut layari laman sesawang www.moi.gov.bn. 5 buah premis perniagaan dikenakan denda kompaun oleh Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPS, Kementerian Kewangan dan Ekonomi kerana didapati gagal mematuhi Akta Kawalan Harga Penggal 142 dan peraturan-peraturan di bawahnya pada bulan lalu. Kesalahan didapati hasil aduan orang ramai serta berikutan pelaksanaan kerja rutin harian penguatkuasaan Akta Kawalan Harga Penggal 142.
Syarikat Nur Muhammad Asli dikenakan denda kompaun RM700 atas kesalahan menjual melebihi harga maksimum yang ditetapkan bagi barangan yang dikawal harga. Ya Nur Trading Company Sendirian Berhad juga dikenakan denda kompaun RM700 atas kesalahan tidak memaparkan tanda harga bagi sebahagian barangan yang dijual. Premier Link Trading Company, Sim Kim Huat Trading Company Sendirian Berhad dan Biolab Plus Company alias Melvida masing-masing didenda RM500 atas kesalahan memaparkan tanda harga yang mengedirukan. Sehubungan itu, para peniaga dinasihatkan untuk sentiasa mematuhi peraturan-peraturan yang sedia ada termasuk Akta Kawalan Harga Penggal 142 dalam usaha membangunkan ekosistem perniagaan domestik yang mengamalkan amalan perniagaan beretika termasuk memastikan paparan tanda harga yang betul dan jelas. Maklumat lanjut mengenai Akta Kawalan Harga Penggal 142 dan untuk membuat aduan rasmi mengenainya, gunakan aplikasi mudah alih pengguna bijak atau hubungi talian Darussalam 123 atau email ke aduan pengguna@jbs.gov.bn. Maklumat lanjut juga boleh diperoleh di laman sesawang www.deps.gov.bn. Unit Penguatkuasaan Jabatan Daerah Tutong mengeluarkan kompaun terhadap sebuah syarikat kerana didapati melanggar Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian 2021 melonggokkan sampah binaan di tempat awam. Syarikat LSL Sendirian Berhad yang terletak di Lot 55 Tapak Perindustrian Beribi Gadong di kompaun RM500 dan dikehendaki untuk menjelaskan kompaun dalam tempoh 7 hari. Jika gagal membayar denda tersebut, syarikat tersebut boleh dihadapkan ke mahkamah dan jika sabit kesalahan, boleh dikenakan denda tidak kurang dari RM2,000 dan tidak melebihi RM10,000 dan bagi kesalahan kedua atau berikutnya, boleh dikenakan denda tidak kurang dari RM10,000 dan tidak melebihi RM30,000, dihukum penjara bagi suatu tempoh tidak melebihi 12 bulan atau kedua-duanya sekali. Seorang pekerja warga negara Indonesia dilaporkan lari daripada majikan. Sebarang maklumat mengenai Sarti berumur 23 tahun pemegang kad pintar hijau bernombor 514821113 hubungi Balai Polis Sengkurung menerusi talian 2661334 atau talian kecemasan polis 993 atau balai-balai polis yang berdekatan. Pasukan Polis Diraja Brunei akan mengadakan latihan mara lasak bermula di kawasan Taman Jubli Perak, Kuala Belait menuju Jalan Raya menghala Jalan Pantai dan berakhir ke Padang Kawat RU A Company. Latihan akan diadakan hari ini bermula pukul 8 malam hingga selesai. Sehubungan itu, orang ramai dan penduduk yang tinggal berdekatan dan melalui jalan tersebut dinasihatkan agar tidak merasa cemas dan tidak menghampiri tempat latihan terbabit bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku sepanjang latihan berkenaan dijalankan.